Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, dan nikmat dengan kudrat lagi dapat mampu hadir berjemaah salat maghrib dan menghadiri majlis ilmu yang disebutkan sebagai radatun min riyadil jannah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada bulan Rajab. Di mana dalam bulan Rajab kita telah mengetahui bahawa bulan itu adalah bulan istighfar. Dan dalam pada bulan Rajab juga ada peristiwa yang agung berlaku, iaitu Isra' dan Mi'raj. Saya ingat lagi pertama kali saya ceramah itu bulan Rajab. Salah hamillah. Bulan Rajab untuk Isra' dan Mi'raj. Jadi adalah peristiwa yang agung berlaku pada bulan Rajab, yang mana kita semua perlu sentiasa ingat dan muzakarahkannya. Muzakarah dan kita amati supaya sabbit imanana, supaya iman kita teguh dengan cerita Isra' dan Mi'raj tersebut. InsyaAllah. Dan kita pun sedang mempelajari Faslun Saum, buku merah tersebut. Kita boleh buka muka surat 21 lah, pada bab puasa. Okey, bab puasa yang kita telah pelajari pada minggu lalu. Sebab sedikit dah habis sampai ke hadis. Hadis ya. Tapi kita ulang lagi sekali. Ulang supaya kita ingat, bukannya kita baca-baca saja, tapi ulang sampai kita ingat. Jadi ada pun yang kita telah belajar pada minggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu, bahwasanya puasa yang dinamakan sebagai dalam bahasa Arab sebagai as-saumu. As-saumu maksudnya puasa. Yang secara bahasanya maksudnya imsak, menahan diri. Imsakun ma'rufun ala wajhin maksusin. Menahan diri daripada perkara yang ma'ruf atas jalan yang khusus. Jadi bila kita tahu tentang syurut-syurut niat, syurut-syurut puasa, yang pertama wajib bagi kita untuk berniat setiap malam. Yang pentingnya bila kita nak berpuasa, wajib kita berniat setiap malam. Jadi sebelum kita mau niat setiap malam, mungkin kita mau amalkan mazhab Maliki pun pandangan yang boleh niat sebulan, hendaklah kita ingat kita berniat pada malam esok nak puasa, yakni malam ke 29 Syaban ataupun 30 Syaban. Malamnya kita dah niat sebulan. Niat sebulan, yang mana kita niat sahaja aku berpuasa pada tahun ini, bulan Ramadan secara penuh. Di dalam bahasa Melayu lah, nawaitu sauma, nawaitu ini dah sebulan bahasa Arab tu, nawaitu sauma fi hadha syahr Ramadan kullah lillahi ta'ala. Niat puasa sebulan. Dia menurut pandangan mazhab Maliki, andai kata kita terlupa niat pada malam-malamnya, maka puasa kita sah. Okey. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tetap wajib berniat pada setiap malam. Disebut dari kulli yaumin tabyituha, pada setiap malam hendaklah kita berniat tabiyan minal lail, daripada malam. Dan yang keduanya tadi disebutkan dalam bentuk imsak anil mufattirat, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Contohnya minat ta'am, daripada makan, wasyarab, daripada minum, wal jima', daripada berjima', wal istimna', dan istimna' bil mubasyaratin. Dalam terjemahan dalam buku kita boleh lihatlah, ia terjemah dengan maksud berseronok kah? Istimna mengeluarkan mani lah. Bahasa modernnya onani. Tapi istimna tu siapa diterjemahkan dengan onani dah terus, yang ada maknanya yang khusus lah. Yang dia talabul khuruj mani, mengeluarkan mani ketika siang hari berpuasa ya. Malam hari bolehkah? Tetap sih boleh. Haram. Walaupun menurut sebahagian pandangan para ulama mengatakan onani dibolehkan untuk orang yang dah berkahwin sahaja.
Tapi dengan syarat, dia pun dengan syarat kata para ulama, dia mesti membayangkan isterinya sahaja. Ya, menurut pandangan sebahagian mazhab, kami silap antara mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki, antara dua. Mazhab Hanafi rasanya yang berpandangan seperti ya. Tapi mazhab Syafi'i mamnu', memang masih boleh terus dalam mazhab Syafi'i. Yang memang agak tegaslah. Dan daripada kesempurnaan puasa, kita baca dalam wa min tamamis saum kaffur jawarih, iaitu memelihara seluruh anggota badannya daripada yakruhullah, yang dibenci oleh Allah, minna a'dha'i sab'ah, daripada anggota yang 7. Seperti anggota yang 7 kita sebut pada minggu lalu adalah mata, lidah kita, telinga, dan juga kemaluan kita, dua kaki dan dua tangan. Jadi adalah alat yang disebutkan sebagai a'dha'is sab'ah. A'dha'us sab'ah maksudnya adalah 7 anggota yang perlu kita peliharai. Kita peliharanya. Dan hadis yang kita sebutkan pada yang pelajaran sebelum tu, khamsun yufattirna shaim, 5 perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa secara maknawi, maknawi, bukan secara hukumnya. Hukum puasa sah, tapi secara maknawinya puasa jadi pahalanya hilang. Bak kata kita mudah tadi, tebik puasanya. Yang pertama, kita menipu, al-kadzib wal ghibah. Kita melakukan ghibah, iaitu kita melakukan gosip-gosip dalam ketika bulan Ramadan. Yang ketiga, wan namimah, kita memfitnah orang, iaitu naqlul kalam. Kita fitnah tu naqlul kalam nas ba'dahum li ba'di ala qasdil ifsad. Kita memindahkan kalam orang lain kepada orang lain dengan niat merosakkan reputasi ataupun keadaan seseorang, yang namanya fitnah bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab sebut namimah. Wal yaminu kadzibah, iaitu janji yang palsu, janji yang menunaikan hak orang lain. Dan kemudiannya wan nadharu bi syahwah. Tu last sekali tu paling susah nak kontrol. Nadharu bi syahwah tu melihat kepada perkara yang menimbulkan syahwat. Sibuk kita pergi ke bazar Ramadan. Kita buka telefon jap, pap keluar iklan perempuan seksi, tebik puasa. Jadi sebab ialah para ulama terutamanya mengajak kita ketika bulan Ramadan puasa telefon, kata para ulama lah. Tapi bagi pandangan saya lah, kita kena hidup orang pula dengan telefon, bisnes, urusan tu. Yang saya sendiri lah, itu kelas online, so memang akan berurusan melalui telefon. So agak susah untuk kita puasa telefon. Mun puasa telefon, puasa kerja, saya dah gaji hujung bulan. Jadi ialah perlunya kita tadi mengawal lah. Dalam telefon tu kita perlu mengawal. Contohnya seperti Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Hamid, yang mengajar di Darul Murtaza ataupun Darul Murtaza namanya bahasa Arab. Cuma kita masyhur dalam bahasa Melayu Darul Murtaza lah. Tapi orang sebut Darul Murtaza. Yang famous lah yang Habib Ali ya. Jadi nya ada anak angkatnya, sahabat saya dulu di Yaman. Anak angkatnya orang Sibu salah, orang Sibu. Nya orang non muslim. Nya non muslim daripada Sibu. Soalnya dia diam di Johor. Bilanya diam di Johor, nya berminat nak masuk Islam. Bilanya tu bercampur dengan keturunan Said di Johor. Jadi kemudian tadi nya tu berminat nak masuk Islam. Nya pun masuk Islam di bawah bimbingan Habib Ali je. Untung. Habib Ali ya. Mesti kita orang kenal dengan Habib Ali ya. Habib Ali yang famous tadi berceramah dalam TV semua. Dijadikan anak angkat. Dijadikan anak angkat, dan kemudian tadi nya menyatakannya khidmatlah dengan Habib Ali tu, khidmat semua. Dan kemudiannya Habib Ali mengantarnya ke Yaman. Jadi ialah pertemuan kami orang lah, kami bertemu dengannya di Yaman. Dia hantar ke Yaman. Nya simak belajar pun cuma Habib Ali nya belajar agama, nya mualaf, nya iban. So jadi nya mau belajar agama, dia dihantar ke Yaman. So nya belajar, nya pun selamat dia belajar lah, nya balik. Tapi nya siap dah niat menjadi ustaz pun. Nya just mau mendalami ilmu agama, nya mau merasai macam ni suasana orang Arab. Jadi nya pergi sini lah. Tapi satu cerita yang seronok yang pernah ceritakan kami orang. Jadinya rapat dengan Habib Ali tu. Memangnya rapatnya diam sebelah rumah Habib Ali. Habib Ali ada satu rumah banglo, dua buah banglo. Sebuah dan sebuah lagi, sebuah sebelah disediakan untuk tetamu. Ada tetamu datang, maka rumah sebelah yang akan disiapkan untuk tetamu lah. Jadi di rumah tetamu ya, kawan kami tu diam. Soalnya diam disiap. Soalnya ceritalah macam ni keadaan Habib, apa yang nyapolah semua ahwal seorang ulama tu. Dan kemudian yang ada dalam telefon Habib ada WhatsApp je. Facebook, Twitter, TikTok, apa-apa semua saya memang saya dah.
Telegram kah, nya just ada WhatsApp untuknya berkomunikasi. Adapun Facebook yang ada ya semua Facebook yang dipolah olehnya pun pengikut dia. Yang mana apa? Nya pesan kepada orang yang rapat dengannya, jangan main Facebook katanya. Kerana banyak fitnah. Jangan main Instagram, banyak fitnah. Tapi kita tu si bola. Si bola. Sebab apa? Sebab iman lah. Jadi orang macam tu dengan level lain lah, nya dah sampai tahap tadi nya boleh tinggalkan perkara dunia, nya sik berhajat. WhatsApp hanya apa? Hanya untuknya dapat berkomunikasi dengan sahabat-sahabatnya. Tu anak angkat ni pun anak kawan kami diangkat sebagai anak angkat oleh Habib Ali. Masih berkontak, malahnya tadi tu wallahu alam lah apa khabar beritanya, lama dah jumpa. Tapi tadinya memang rapat dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Jadinya cerita tadi Habib Ali tu memang akan main Facebook, Twitter ke Instagram ke apa-apa yang di dalam social media, yang ada dalam telefonnya hanya WhatsApp. Telefon dah canggih tuan-tuan. Telefon iPhone pakainya. Diberi oleh seorang datuk, tapi tadi nya si pakai gila. Cik pandai pakai. Jadi kita pun sebabnya lebih banyak membaca kitab daripada guna telefon. Kehidupan seorang ulama berbeza dengan kehidupan kita. Kehidupan sidak ulama tu sebenarnya lebih kepada berkhidmat dengan masyarakat, lebih kepada membaca kitab. Sampaikan dikatnya pun jadual memang cukup padat. Memang padat. Sampaikan dia siap rehat. Waktu tidurnya dalam kereta aja. Malam harinya siap tidur. Dia akan berjaga malam dan akan murajaah buku kitab. Memang dia ada lain kerjanya. Ialah kerja para ulama, sampaikannya baru umur dalam baru 40 lebih baru, tapi dah sakit macam-macam. Kerana apa? Kerana tadi ialah kesibukan saya tu kadang-kadang si menjaga kesihatan lah. Efek kepada kesihatan saya. Ya, kita mau tahu kegigihan setidaknya para ulama dalam mendidik masyarakat. Sama je dengan kita tuan-tuan, kita perlulah berusaha je untuk berpuasa sedikit dalam kita pun handphone. Yang mana dalam handphone kita tu tadi nya banyaknya kepada maksiat kelalaian. Walaupun dalam telefon tu ada manfaatnya, ada pro and con. Tapi kita perlu bulan Ramadan tidak kita perlu berpuasa. Banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berzikir dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bulan puasa itu adalah bulan yang mana kita perlu berebutkan amal kita. Bulan Ramadan dah, bulan tu dah mula. Bulan Rejab kita dah mula dah. Bulan Ashurul Harum tu, bulan haram, bulan Rejab kita dah mula. Kita dah mula mengamal, nambahkan amal kita. Kita pula solat sunat 2 tambah 4. Dah belum si pernah pula solat malam pula solat malam. Jadi kita menambah amal kita di bulan Rejab dan di bulan Syaban, dan Ramadan kalau kita dah biasa dengan amalan-amalan yang kita polah di bulan Rejab dan Syaban, pahalanya berlipat kali ganda. Jangan kita Ramadan je polah, habis Ramadan tinggal terus. Jangan macamnya. Selalu orang polah macamnya lah. Bulan Ramadan tak main semangat. Habis Ramadan tak sial. Bulan Ramadan je kita polah. Jadi bulan Ramadan tak tarbiyah. Bulan at-tarbiyah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk kita beramal dengan amal-amal yang soleh. Jadi yang pentinglah nazar bi syahwah tu. Berhati-hatilah. Kerana apa? Kerana bila kita memelihara penglihatan kita di bulan Ramadan, ketika kita sedang berpuasa, maka takut nafsu kita menggelegak. Sangat bahayalah. Ialah kadang-kadang ada berlaku kes yang mana suami tu nyamadah dengan isterinya tu bulan Ramadan tu dapat cantik dah. Kerana apa? Kerana tadi istrinya si menjaga pandangan. Tapi berlakulah ijma' ketika siang hari berpuasa, dan hukumnya dia dihukumkan kafarah. Kafarahnya kena puasa 2 bulan berturut-turut. Allah, siapa sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Puasa 2 bulan berturut-turut tadi si boleh skip sehari pun. Mungkin kita qada boleh kita skip. Untuk kafarah si boleh. Kita perlu puasa 2 bulan berturut-turut. Mundah si mampu, maka kita barulah kita bersedekah kepada 60 orang miskin. Yang pun syarat-syaratnya lah. Wa min tamamis saumi, dan daripada kesempurnaan puasa lagi, taharri iftar alal halal wa adamu istikthar minal akl. Tu paling susah kita nak kontrol sebenarnya. Daripada kesempurnaan puasa juga adalah apa? Taharril iftar alal halal, iaitu kita usaha. Taharri tu maksudnya kita berusaha dan berbuka. Cari taharri tu maksudnya dalam kitab disebutkan makna taharri adalah al-hirs, berusaha, wal bahth, mencari harta yang halal untuk kita berbuka. Jangan kita tiba-tiba mencuri pulang buka puasa, kau tak lapar gila hati. Jadi kita cuba mencari dengan benda yang halal. Halalan tayyiban. Halal tu jangan kita fikirkan halal tu just halal aja. Halal tadi maksudnya ada tayyiban je, bersih. Yang mana yang bersih,
dan bukan makanan yang kotor-kotor lah. Makanan yang kita lihat kalau dalam Islam tu, bila kita nak berjual barangan, berjual makanan, penjual tu hanya kena menzahirkan kebersihan, dan penjual dia juga perlu menunjukkan ciri-ciri tadi nya adalah seorang yang soleh. Kadang-kadang para guru kami orang melarang untuk membelikan, contohlah, kita bukan nak anak para penjual lah, tapi guru kami orang melarang untuk beli di satu gerai yang orang tadi, contohnya rambut perang biru situ, hitam, orang dah tenang kacak lah kalau rambutnya tadi bergelang-gelang besar, kalah rantai kapal, rantai besar, gelang, jadi tadi nampak ciri-ciri yang melakukan irtikab bil ism, yang melakukan dosa yang jelas. Larangan tentang gelang dah sebut, larangan tentang rantai sebut, color rambut melampau-lampau. Jadi guru kami orang ada contoh-contoh orang yang fasik katanya. Jadi jangan beli makanan situ. Air tangan setidaknya yang akan memberi kesan kepada tubuh badan. Ya kata para guru kami orang lah. Tapi bila kami orang tu kadang-kadang ialah budak-budak nakal kan, bila dah lapar makan jual. Bila dah lapar lah, tapi kami orang mendapat sibuk di tangga oleh guru kami orang beli makanan setidaknya. Memang kena marah. Oleh kerana ialah pentingnya untuk penjual tadi. Contohnya di bulan Ramadan kita lihat pada penjualnya, mungkin ada yang bertakiyah tu berpura-pura, pakai kopiah serban jual air dibah minum. Mungkin ada macam yang wallahu alam lah. Tapi walaupun zahirnya nampak macam mana, yang pentingnya bersih. Bersih maka kita belilah. Dan yang terus tadi wa'adamu istikthar minal akli, dan janganlah berlebihan ketika makan. Disebutkan jangan berlebihan ketika berbuka puasa, jangan berlebihan. Tok perkara tu memang sentiasa berlaku, sampai disebutkan di sini kami langgar ada video. Yang dah bila orang pekerja tong sampah, yang dah bulan Ramadan adalah bulan sampah paling banyak. Bulan Ramadan, sampah paling banyak adalah pada bulan Ramadan. Kerana kita membeli makanan bukan ikut kadar kemampuan kita, tapi kita beli makanan ikut kadar nafsu kita. Nafsu kita rembulan semua benarnya nak makan, tapi sebenarnya kita perut tu hanya mampu makan satu pinggan nasi je, dah boleh kenyang dah. Dan kita minum air, kita dah kenyang dah. Dah boleh tunaikan solat. Tapi bila nafsu tu, yo bini mana semua mau try, roti john, bitnya ayam golek, apa semua, donat, bomboloni, apa semua, bitnya semua diangkutnya ke rumah. Tapi lalas dia makan, last dibuang. Dan bayangkan dalam masa 30 hari kita beli makanan, kita buang, beli makanan, kita buang. Ada pembaziran yang berlaku. Dan pembaziran tu adalah, kita semua tahulah, berada siapa setan tu, setan pula, berada siapa orang membazir tu, berada setan. Jadi kita simaklah jadi berada setan kan. Jadi kita perlu untuk ikut apa yang disebutkan oleh para ulama, iaitu jangan banyak-banyak ataupun berlebihan ketika berbuka puasa. Wa yanbaghi istikthar min as-saumi, dan memperbanyakkan puasa, la siyama, lagi-lagi al-ayyam al-fadilah, pada hari-hari yang fadilah tu ada hari kelebihan-kelebihannya. Bila hari-hari kelebihan tu fi syar'i, pada syarak, hari kelebihan pada syarak. Bilakah hari kelebihan tu al-ayyamul fadilah minha ma yatakarraru bitakrir sinin, dan ada hari-hari puasa tu tadi fadilatnya besar, nya berulang pada setiap tahun. Contoh yang pertama adalah hari Arafah. Hari Arafah setiap tahun, ganjaran hari Arafah itu sangat besar, nya menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya, kelebihan puasa Arafah, sehari je kita puasa. Ya adalah puasa tahunan, ini setahun sekali je. Maksudnya puasa 6, Sittus Syawal, puasa 6. Puasa 6 dilakukan selepas kita hari raya lah, hari Raya Aidilfitri, maka kita lakukan puasa 6, ya pun setahun sekali. Wa yamut tasu'a, dan puasa pada hari ke-9 dan 10 Zulhijjah. Zulhijjah. Itulah Muharram. Wa ma wal 'ashr minal Muharram. Daripada bulan haram. Dari bulan Muharram pada 9 dan 10 kita berpuasa tahunan juga. Dan ada juga puasa yang berulang bulanan. Contohnya puasa hitam dan puasa putih. Puasa hitam pada 28, 29, 30 hari bulan lah. Jangan ikut kalender Masihi, ikut kalender Islam. Ikut kalender Islam. Jangan ikut kalender Masihi, ikut kalender Islam. Jadi setiap bulan kita ambil puasa hitam tadi 28, 29, 30. Dan untuk puasa putih pada 13, 14, 15.
Yang puasa putih. Kena dinamakan puasa hitamnya, ada fadilatnya tentang sains, sudut sains. Kami lupa dalam kitab apa kami baca tentang dalam sains mengatakan pada puasa hitam dan puasa putih itu apakah kebaikannya, apakahnya pun kelebihannya. Dan puasa as-sawad min kulli syahr sumat sawadan li saudil lail. Okey. Dan dinamakan disebut dalam Allah dinamakan dengan hari puasa hitam oleh kerana pada 28, 29, 30 tu yang berlaku pada setiap bulan. Oleh kerana apa? Oleh kerana malamnya gelap. Malamnya gelap lah. Menurut orang Arab lah. Dan hari putih pula pada 13, 14, 15 kena dinamakan sebagai Yaumul Abyad oleh kerana malamnya agak putih-putih dan terang oleh kerana cahaya bulan. Ini dinamakan hari-hari putih. Hari puasa putih. Dan min kulli syahri ila Zulhijjah, dan pada dipuasa pada hari putih tak berpuasa pada setiap bulan melainkan pada bulan Zulhijjah. Oleh kerana bulan Zulhijjah 13, 14, 15 adalah hari-hari tasyrik, hari yang haram kita berpuasa. Hari tasyrik. Hari tasyrik adalah sesuatu. Kata kita akan bahaskan tentang yang haram berpuasa. Sebab puasa tak si banyak gila. Banyak sebenarnya tapi kita akan ringkaskan adalah. Jadi kemudiannya adalah puasa hari Isnin dan Khamis setiap minggu. Ya, adalah setiap minggu berpuasa untuk hari Isnin dan Khamis. Dan kemudiannya adalah yang paling afdal kata Nabi puasa Daud. Puasa Nabi Daud iaitu puasa sehari buka sehari. Puasa sehari buka sehari. Ia adalah yang disebutkan sebagai puasa yang terbaiklah, yang terbaik. Boleh kita berpuasa padanya. Dan pada hari yang diharamkan untuk berpuasa, haram puasa tapi sah. Jadi apakah ya haram puasa tapi sah? Iaitu puasa seorang isteri yang puasa seorang isteri tanpa izin suami. Puasa sah tapi haram, perbuatannya haram. Bilanya puasa sunat. Puasa wajib memang wajiblah. Memang ia perintah Allah tu puasa sunat. Andai kata suaminya mendatik, kau jangan puasa gitu, dia mau puasa juga. Puasa aja dia diam puasa. Tapi buatannya jadi mendatangkan dosa. Walaupun sah puasanya tapi datangkan dosa. Ada dosa bersama dengannya. Dan haram ada misihah, haram dengan tidak sah solatnya, puasanya. Ada 5 contoh gambaran. Yang pertama, puasa pada hari raya Aidilfitri. Hari pertama kita raya gagal nak puasa itu. Nak madahnya tertera lah aku puasa itu. Si makan ketupat dah. Si makan rendang. Hari itu puasa. Maka perbuatannya adalah haram, berdosa dan tidak sah terus puasanya. Yang kedua adalah saumu yaumil Aidil Adha, puasa pada hari raya Aidil Adha. Jadi pertama pun adalah haram. Si boleh juga. Termasuklah ayam tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Haram berpuasa ketika berpuasa. Oleh kerana haram tadi kita akan ganggu bersembelih sebenarnya. Kita perlu berpuasa. Mengikut syariat tadi haram. Nabi sih pernah berpuasa. Dan yang keempat, puasa separuh akhir daripada bulan Sya'ban. Sya'ban bulan depan, saya lama lagi. Jadi bulan selepas 15 hari bulan Sya'ban 16 haram berpuasa ketika ya. Saya boleh puasa dah. Puasa sunat lah, jangan puasa qada, wajib. Puasa qada memang boleh pula. Ila akhir syahr kita untuk puasa sunat si boleh haram. Dan yang kelima adalah saum yaumus syak, saum hari syak. Syak itu adalah hari pada 30 hari bulan Sya'ban. 30 hari bulan Sya'ban. Jadi 5 keadaan haram kita puasa. Yang pertama hari raya Aidilfitri, kedua hari raya Aidil Adha, yang ketiga adalah pada hari tasyrik, yang keempat adalah pada setengah akhir bulan Sya'ban, dan yang kelima adalah hari Syak, hari ke-30 Sya'ban. Jadi bila untuk hari Sya'ban tu, Sya'ban 15 dan ke belakang. Contoh 15 ke atas, 16, 17, 18 sampai akhir. Boleh puasa 3 aja puasa boleh. Puasa nazar, puasa qada. Yang boleh. Yang disebutkan sebagai ada puasa kafarah sikit lagi. Kafarah tu tadi adalah puasa yang denda bagi seorang suami yang berjima' dengan isterinya pada siang hari. Ya, 3 puasa yang dibolehkan selepas 15 Sya'ban. Puasa-puasa lain kita nak pula puasa Isnin ke,
puasa puasa ayam bait kah, puasa hari putih hitam kah, boleh. Kecuali dengan syarat syarat. Puasa tersebut sudah menjadi mu'tadah, sudah menjadi kebiasaan bagi amalan kita. Contohnya dah pola istiqamah sebelum 15 Syaban, bolehnya beramal. Bolehnya beramal. Contohnya, biasa puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, kemudian tadi puasa hari Khamis, puasa Isnin tadi hari, contohnya bulan tadi 15 bulan. Khamis 15, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kena dengan hari ke-19. Boleh saja puasa oleh kerana sebelum tu memang dah amal, so bolehnya amalkan puasa selepas 15 bulan. Akan tetapi andai katanya meninggalkan pada minggu depan, dia tinggal Isnin dan Khamis, sekali je dia tinggal minggu terus boleh. Disebutkan dalam kitab sebagai mamnu'. Boleh baginya berpuasa puasa sunat lah. Andai kata kita ada puasa wajib, maka dibolehkan untuk kita berpuasa terus. Puasa wajib lah, puasa qada. Puasa qada memang kena ganti, muslimah kena ganti puasa qada. Jadi kita kena puasalah ganti sebelum habisnya puasa tersebut. Apabila kita si qada, maka kita pun fidyah bertambah, tuan-tuan. Fidyah kita bertambah, fidyah kita kena bayar ke Baitul Mal. Banyak fidyah kita setiap tahun yang ada pengiraannya. Contoh fidyah satu mud. Satu mud kita kena bayar untuk sehari kita tinggal puasa. Andai kata bila kita dah anjak sampai ke tahun depan, akan ditambah sehari 2 mud. Tambah diganda-gandakan. Satu mud tu kita lihatlah harga beras berapa. Kita akan lihat pada bab fidyah lah. Jadi bila kita dah masuk ke dalam bab fadilat berpuasa, dia ada banyak tadi. Kita perlu tahu tentang syarat-syarat bagi kita untuk sah puasa. Jadi syarat sah puasa yang pertama, mesti seorang Islam. Mesti seorang yang Islam, yakni orang yang memang dah secara keseluruhannya Islam. Bolehlah andai kata tadi siangnya Islam, tiba-tiba petang dia murtad, batal puasanya. Oleh kerana syarat sah puasa adalah mesti Islam. Kemudian petang masuk Islam balik, wajib saja qada, wajib qada baginya. Wajib qada. Jangan main-main lah. Ada orang main-main cuma. Yang kedua, mesti berakal. Lah. Munnya berakal boleh puasanya. Berakal. Aqilan wa mumayyizan. Dia berakal dan boleh membezakanlah. Andai katanya gila, junna walau lahdatan wahidatan, walaupun bilanya gila dalam masa tempoh sekejap aja menjadi gila. Wallahu alam cenderung gila tu. Mungkin sawan lah. Mungkin dia jadi sawan ataupun gila. Wallahu alam. Kami bisa bayangkan macam ni keadaan gila Tapi disebutkan walaupun dia gila dalam tempoh yang sekejap, batal puasanya. Tapi berdosa, sengaja yang memang ada penyakit gila. Wa ammal irma, adapun pingsan, wasukru dan mabuk, fasayati tafsiluhu fi mubtilatis saum. Pandai tulis kitab tu. Bila bab pingsan dan mabuk akan datang pada bab belakang. Jadi semua cerita dulu. Kelak akan dibahas pada bab belakang. Dan yang ketiga, syarat tadi adalah an-naqa'u minal haidi wan nifas. Itu khusus untuk perempuan. Yang ketiga itu adalah khusus untuk perempuan, suci daripada haid dan juga nifas. Kita ada haid nifas lah untuk perempuan saja. Jadi mestilah perempuan tu dalam keadaan suci daripada haid dan nifas untuk sepenuh hari, siang hari. Munnya keluar haid ketika siang hari, walaupun sekejap lah, maka batal puasanya. Yang keempat, al-ilmu bikauni waqti qabilan lisaum. Dia yang maksud keempat itu adalah mengetahui dengan waktu bagi masuknya puasa. Waktu. Maksud dia kiranya an ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihu fi shaum bi anna lam yakun minal ayyami allati naha an asyam fiha. Itu yang keempat tu, maksud jadi kita mengetahui bilakah waktu-waktu boleh berpuasa dengan waktu yang boleh berpuasa. Contoh kita berpuasa tahu 1 Ramadan wajib berpuasa, wajib kita tahu adalah 1 Ramadan wajib berpuasa. Ada mesti ada ilmu lah, ilmu. Ia adalah syarat sah bagi puasa. Yang seterusnya adalah syarat wajib. Dalam bab puasa tu ada syarat sah dan syarat wajib. Sama aja sebenarnya, tapi jadinya dipecahkan oleh ulama tadi. Yang kedua tu syarat wajib bagi puasa. Jadi syarat wajib bagi puasa
Jadi wajib yang pertama adalah Islam lagi. Islam, mesti Islam, ni sudah murtad lah, sama kira yang sebelum tu. Yang kedua taklif, ni adalah orang yang diberi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita tahu manusia tu memang diberi beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beban ni adalah taklif. Hukum taklif. Yang namanya hukum taklif yang terkait tersangkut paut dengan halal, wajib, haram, makruh, sunnah dengan harus. Yang namanya hukum taklif yang dibebankan dalam kehidupan seorang manusia. Jadi disebutkan taklif tu, wa amma sobi, adapun untuk anak kecil sobi, fayajibu ala waliyi amrihi an ya'murahu bisawm. Wajib bagi walinya. Bila sebutkan wali itu adalah penjaga anak kecil ya, menyuruhnya puasa. Ya'muruhu bisawm li sab'i sinin, untuk yang umur 7 tahun. 7 tahun, mau 5 tahun janganlah paksa 7 tahun. At least 7 tahun untuk kita dah disebut dalam kitab, bukan kami sebut wa yadribuhu idza tarakahu, pukulnya munyasi puasa. Kitab sebut bukan kami sebut pukulnya, tapi kita pun sampai hati nak mukul, kita beri reward lah dengan sidanya. Tu dalam kitab sebut wa yadribahu idza tarakahu, dan pukulnya munya tinggal puasa. Tapi bukan untuk 8 tahun je, untuk 10 tahun saya baca habis. Li'ishri sinin, untuk yang 10 tahun pukulkannya munya tinggal puasa. Munya mampulah 10 tahun pula saya mampulah. Walaupun saya puasa yok-yok tadi, at least kita train saja untuk berpuasa penuh. Yang pentingnya jadi kita dah mula melatih sejak untuk berpuasa bermula pada umur 7 tahun. 10 tahun dah mula serius dah. 10 tahun menyasik puasa, pukul guna rotan. Kata kitab lah, bukan kata kami lah. Kelak orang ambil kelak dipotong, bahaya kelak. Ustaz pernah pukul anak kelak. Bahaya. Kitab sebut pukul anak dengan rotan lah. Adapun memukul dalam Islam, itu adalah kita perlu tahu tentang adab memukul. Bila tentang memukul, Islam benarkan kita untuk memukul dengan teruk sebenarnya. Contohnya hukum syariah. Hukum syariah lah, law syariah. Bila dalam bab rotan, orang yang melakukan hukum had seperti minum arak, sebat 40 kali. 40 kali, bukan sebat contoh. Diletakkan buku si boleh gugur. Pap. Nyasiklah rasa sakit. Tapi nya rasa malu oleh kerana apanya dilakukan di halayak ramai. Jadi Islam tu memang bukan agama yang menyakitkan sebenarnya. Contoh bila isteri melakukan perkara yang seperti melawan suami contohnya, dan untuk suami menegur kepada isteri dengan, dalam Quran mengajarkan menegurkan dengan lisan pertama kali, dan bila sampai tiga kali maka boleh memukulnya. Tapi dalam bab memukul lah ada syarat-syaratnya, ulama sebut dalam kitab fiqh. Yang syarat yang pertama, si boleh memberikan bekas, si boleh menggunakan barang. Malah tadi bila disebutkan dalam kitab, guru kami mensyarahkan tadi, paling common kita guna adalah rida. Ni lah sakit orang pukul rida nak. Si feel dahnya. Halah dahnya. Apa pakai rida dahnya. Pakai apa-apa benda keras si boleh. Malah mukul gunakan tapak tangan si boleh. Ikutkan apa yang dawabit yang disebutkan, iaitu syarat-syarat disebutkan dalam kitab tentang memukul seorang isteri ataupun anak. Anak tadi kita pukul dengan rotan pun, rotan di kaki yang dibenarkan, kerana rotan tu adalah salah satu benda yang boleh mendidik masyarakat. Kerana tanpa rotan kan kita jadi manusia kena itu. Rotan adalah memang perkara yang sangat penting dalam sistem pendidikan Islam, yang asli pun memang menggunakan rotan sebagai didikan sebenarnya. Jadi kita akan sambung pada minggu hadapan, sedangkan masa isyak dah masuk. InsyaAllah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Ampun maaf kalau ada tersilap bicara dan sebagainya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wal afu minkum.